شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Situ Oleh itu hadapkanlah muka ke arah Masjidil Haram. Ini tempat letaknya Kaabah yang menjadi kiblat itu. Masjidil Haram itu maksudnya diri Kaabah, Ainul Kaabah. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya semasa mengerjakan akad sembahyang dia. Berdasarkan ayat-ayat suci dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang akan diturunkan di sini, alim ulama menerangkan bahawa syarat-syarat sah sembahyang ialah pertama, hendaklah berkeadaan daripada hadas besar dan kecil. Keduanya suci tubuh badan, pakaian dan tempat sembahyang daripada benda-benda yang najis. Dan ketiganya mengetahui masuk waktu. Keempat, menutup akan aurat. Dan kelima, menghadap kiblat. Ini dipanggil syara'id ataupun syarat-syarat untuk mengesahkan akan sembahyang itu sendiri. Kalau tidak ada syarat ni, sembahyang itu tidak sah. Kemudian huraian dan dalil seperti berikut. Pertama, suci daripada hadas besar dan hadas yang kecil. Yang kedua, suci daripada benda-benda yang najis. Dia najis ada dua, satu yang dimaaf, satu yang tidak dimaaf. Maksud najis ni ialah najis yang tidak dimaafkan. Kalau darah yang sedikit, itu najis tapi dia dimaafkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sembahyang yang dikerjakan dengan tidak bersuci daripada hadas dan daripada benda-benda yang najis. Ini dalil hadis sahih Muslim yang menyatakan bahawasanya tidak diterima, la tuqbalu salah, tidak diterima, maknanya tidak sah sembahyang itu sendiri illa melainkan dengan suci. Di sini dia kata bi ghairi tuhurin, dengan tidak ada tuhur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sudah ada hadis yang berhubung dengan soal ini telah dibentangkan dengan panjang lebar dalam bab yang pertama, iaitu bab kebersihan dan kesucian dalam Islam. Yang kedua, mengetahui masuk waktunya. Sekarang ni orang dah suruh apa? 8 minit pula. Itu ijtihad pula. Sembahyang fardu yang 5 hendaklah dikerjakan pada waktunya yang tertentu. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Jadi ada dalil daripada ayat ini bahawa sembahyang itu merupakan apa? Iaitulah ibadat yang muwakkat, maknanya yang diwaktukan. Kita tak boleh sembahyang keluar daripada waktu. Kecuali waktu apa dipanggil boleh keluar? Waktu uzrin. Uzur sebab iaitulah musafir. Sama ada ditarik
ke depan dipanggil takdim, kalau ditolak ke belakang dipanggil takhir. Dan juga pada beberapa ayat yang lain, di antaranya ayat 78 daripada surah Isra, suratul Isra yang diterangkan pada awal bagian ini. Kemudian dalam hadis diterangkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam indal bait marratain wa shalla bil zuhra hina zalatis syams wa kanat qadra syirak wa shalla bil asr hina kana zilluhu mislah wa shalla bil maghrib hina aftara as-sa'im wa shalla bil isya hina ghaba asy-syafaq wa shalla bil zuhra bagal fajr hina harumat ta'am wa syarab ala as-sa'im. Falamma kana al-ghad shalla bil zuhr hina kana zilluhu mislah wa shalla bil asr hina kana zilluhu mislai wa shalla bil maghrib hina al-abtaru sa'im wa shalla bil isya ila sulusil lail wa shalla bil fajr fa asfar summa altafata ilayya faqal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadza waqtul anbiya'i min qablik wal waqtu ma baina hazainil waqtain. Rawahu Abu Daud wa ghairu. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dan lain daripadanya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, Sayyidina Jibril alaihissalam telah menjadi imam sembahyang bagiku 2 kali di sisi Baitullah. Tujuan inilah untuk menerangkan waktu-waktu sembahyang. Lalu ia sembahyang zuhur denganku ketika gelincir matahari. Jikalau kita ukur matahari, bayang digelincir saja, itu masuk waktu dipanggil yakinan, secara yakin. Adapun kita ijtihad pakai jam ke, pakai apa pun, itu dipanggil taraf dia adalah zan. Ya, zan. Maka zan dalam fiqh kita dikira sah. Dan dia sembahyang asar denganku ketika bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda. Jadi kalau kita ukur kayu pengukur 1 kaki, bayang tu dah jadi sekaki, lebih je masuk dalam soal asar tu. Kalau kita ukur 1 kaki, dah pergi 1 kaki lebih sikit dah, atau confirm asar, walaupun orang belum bang asar. Kita tengok matahari tegak, kita pun ukur, kan? Tiba-tiba terang dah masuk waktu, kita pun sembahyang. Jadi orang kata orang belum bang lah, awak sembahyang ni tak sah. Tanya dia, sembahyang masuk waktu ke atau orang bang? Kalau sembahyang kerana orang bang, tiba-tiba mic rosak, orang tak dengar bang, kau tak payah sembahyang, kan? Sebab sembahyang kena bang. Sembahyang kena masuk waktu. Cuma bila masuk waktu, sunat kita azan. Kalau orang tak azan pun kita kena sembahyang. Jadi maknanya kalau kita dah ukur tepat dah, memang dah masuk yakin dah, sembahyang lah. Ataupun umpamanya apa, maghrib itu juga kan. Dan dia sembahyang asar denganku ketika bayang-bayang suatu benda sama panjang dia dengan benda itu, sembahyang asar. Zuhur dia gelincir, bila sama panjang tu masuk tu maknanya dah masuk tu. Dan dia sembahyang maghrib denganku ketika matahari masuk. Matahari masuk ni maknanya masuk semua sekali. Ya, berbola matahari itu masuk habis. Ini kadang setengah orang yang duduk di tepi pantai, kan, kebetulan tempat dia tu memang nampak matahari. Ya, nampak terang, nampak matahari masuk. Habis dia berbola matahari 360 darjah tu masuk, yakinlah maghrib sudah masuk. Itu kalau cerah lagi, orang tak bangun dia boleh sembahyang dah. Orang belum bang, utama kalau buka, masuk buka dia. Kau kata, orang belum bang lagi, kau tengok matahari dah masuk habis dah. Bila matahari masuk, confirm dah masuk maghrib. Bila masuk maghrib, bukalah. Dia buka, dah masuk, bukalah. Jangan lambat-lambat. Yang lambat-lambat siapa? Orang suruh buka tak nak mesti, siapa dia? Syiah kan? Dah masuk waktu dah, dia lambatkan berbuka, tu Syiah. Kalau kau lambat buka, kau tanya, kau Syiah ke? Kan?
Orang yang berpuasa berbuka, maknanya waktu maghrib dan waktu buka puasa ni sama, serentak. Dan dia sembahyang isyak denganku Jibril ketika hilang mega yang merah tu. Hilang syapak merah di kaki langit, itu menandakan masuk dah waktu isyak. Sebab waktu ni sangat pendek maghrib. Hilang itu habis, ya. Dan dia juga sembahyang subuh denganku ketika diharamkan makan dan minum atas orang yang berpuasa, iaitu terbit fajar sah, fajar sadiq. Masuklah waktu imsak hakiki, imsak yang sebenar. Adapun imsak yang diorang tu semua ikhtiar, ya. Belum azan tu imsak berapa minit lagi kan, tu boleh makan lagi. Tu makan pun tak batal puasa. Tu suruh beringat aja lah, standby. Kemudian setelah itu, maka pada hari esoknya pula Jibril datang sekali lagi, ya, menjadi imam. Lagi menjadi imam, dan ia sembahyang zuhur denganku ketika hampir-hampir bayang-bayang suatu benda sama panjang, mana maksud asar. Itu nanti waktu asar sepadan tu lah. Dengan benda itu mana benda pengukur. Kalau satu kaki lah. Dan dia sembahyang asar denganku ketika hampir-hampir bayang satu benda 2 kali panjang. Mana kalau 2 kali panjang, itu maksudnya habislah waktu ikhtiar, ya, waktu fadilah, waktu ikhtiar. Dan benda itu, dan ia sembahyang maghrib denganku ketika matahari masuk, semasa orang yang berpuasa berbuka puasa, yang tidak berubah waktu dia. Dan ia sembahyang isyak denganku waktu yang lewat, iaitulah hingga berlaku 1/3 daripada waktu malam. Dan dia sembahyang subuh denganku ketika bersinar siang. Maknanya matahari dekat nak terbit. Kalau terbit tak boleh. Dia terbit matahari dengan terbenam di lain. Kalau subuh matahari terbit sikit je keluar dah habislah. Ya, dia tak nanti sampai 360 darjah terbit, tak ada. Kalau maghrib lain. Maghrib kalau dia masuk sikit lagi tu belum lagi. Sampai dia habis betul 360 darjah berbola matahari itu tenggelam, barulah yakin masuk waktu maghrib, ya. Tapi kalau kita istiad tengok jam, ya, maknanya dah masuk. Tengok matahari dah masuk, ketika tu tak boleh buka lagi. Kaedah kita apa? La tibar, ya, bizanni al-bainul khata'. La ibrata bizanni al-bainul khata'. Tidak dikira dengan zan. Zan tadi ijtihad, kita pakai jam. Tiba-tiba nyata khata', nyata salah. Tengok matahari nampak lagi, tak lebih lagi. Bermakna kiraan yang tepat zair matahari terbenam betul-betul dalam hadis, barulah masuk maghrib. Tiba-tiba tengok orang dah bang, orang dah azan, sedangkan matahari ada lagi, suku lagi nampak. Tu tak boleh buka. Kalau buka tahu nyata batal, buka tak sah puasa. Kalau sembahyang tak sah maghrib, ya. Kena betul-betul matahari dah masuk. Matahari dah masuk betul, barulah dia boleh sembahyang maghrib dan berbuka puasa. Walaupun kalau kira jam belum masuk. Tu dah yakin. Sebaliknya pula, kalau dia orang dah azan, tiba-tiba kita nampak matahari ada lagi, sikit lagi tak habis masuk, tak boleh kita nak sembahyang dan berbuka. Kalau ada buka dan sembahyang juga, batal. Dua-dua batal. Kemudian ia berpaling kepadaku lalu berkata, wahai Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah waktu sembahyang nabi-nabi yang terdahulu daripadamu, dan dalam pada itu waktu sembahyang yang mudah. Ya, dikata apa tu? Diketahui. Oh, jauh. Diketahui. Ialah antara dua waktu ini, mana waktu awal dan waktu akhir Jibril datang. Habis. Kemudian di hadis, baik-baik saja sembahyang yang 5 waktu difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' dan Mi'raj, maka pada hari esoknya turunlah Jibril alaihissalam untuk menunjukkan kepada junjungan kita, ya, dengan besar ke Nabi Muhammad SAW, cara mengerjakan sembahyang dan menerangkan waktunya satu persatu. 5 waktu.
Sebagaimana yang tersebut dalam hadis ni. Dan juga hadis-hadis yang lain. Banyak lagi hadis lain. Bukhari, Muslim, banyak lagi hadis. Habis. Kemudian menurut keterangan lagi. Semasa Jibril turun pada waktu zuhur, Rasulullah SAW perintahkan sahabatnya supaya menyeru as-salatu jami'ah. Ketika seruan azan belum disyariatkan lagi. Ya, dia pakai seruan tu as-salatu jami'ah untuk sembahyang berjemaah. Kerana pada masa itu masih belum menggunakan seruan azan. Lalu baginda berimamkan Jibril, manakala orang ramai berimamkan baginda SAW. Dua lapis imam. Rasulullah duduk depan, berimamkan Jibril. Makmum sembahyang belakang, berimamkan Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab sahabat tak nampak Jibril. Tak boleh. Kita tidak boleh mengimamkan orang yang sedang menjadi makmum. Tak boleh. Kita tengok kawan tu, kita nak ikut. Sedangkan kawan tu tengah ikut orang depan. Tak boleh. Dia kena ikut orang depan ataupun dia tunggu habis. Mungkin kawan tu dah tahiyat akhir kan. Imam tahiyat akhir dah sikit. Kita tunggulah. Imam salam ni kan, dia pun bangun. Kita dapat ikut panjang sikit kan. Tidak dapat ikut hujung je. Jadi maknanya tak boleh dia nak ikut orang yang sedang menjadi makmum. Jadi dia masalah ni masalah lain. Hari yang pertama Jibril mengerjakan sembahyang bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam pada awal waktu. Tiap-tiap sembahyang. Hari kedua dikerjakan pada waktu lewat seperti yang dinyatakan mengenai sembahyang Isyak. Isyak bukan sepada akhir 2/3 malam. Dan pada waktu yang akhir sekali mengenai sembahyang zuhur, asar dan subuh. Zuhur betul habis sekali ganda dah. Asar begitu juga. Waktu terbenam matahari. Yang itu juga subuh. Terbit matahari. Kemudian sembahyang maghrib pula telah dikerjakan pada masa yang sama. Itu menandakan maghrib ni dia punya masa sangat singkat. Kalau mengikut pendapat kaul qadim, pendapat Imam Syafi'i, sembahyang kaul jadid fatwa Mesir. Sembahyang saja 2 rakaat sunat qabliyah maghrib, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, habis waktu. 7 rakaat lebih kurang, singkat sangat. Tapi ulama banyak pilih kaul qadim, pendapat lama di Baghdad. Itulah apa? Selagi mega merah tu adalah syapak tu dia. Tu pun tak lama macam ni. Betul maghrib kena awal betul-betul. Yang perempuan kena jaga sangat. Kerana kat maghrib pun sibuk mandikan anak. Ya jauh dah habis maghrib boleh sembahyang. Aja sembahyang ingat maghrib dah habis. Maghrib sangat singkat tu kena jaga awal sikit. Kerana masanya itu memang singkat. Di hadis ini juga telah dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengenai waktu-waktu sembahyang. Guna berdasarkan hadis tersebut, hadis-hadis yang lain, alim ulama menerangkan bahawa waktu zuhur mulai daripada gelincir matahari sehingga bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda. Manakala kayu pengukur kita 1 kaki, jadi bila gelincirnya matahari dia mula berjalan kan. Matahari tu ke barat, jadi bayang tu panjang sampai jadi 1 kaki habis. Habis 1 kaki tu masuklah. Lepas tu masuk asar pula. Lebih sikit masuk asar. Waktu asar pula mulai daripada bayang suatu benda sama panjang dengan benda yang hingga matahari terbenam. Jadi di situ dia bersatu. Waktu akhir dengan waktu permulaan. Habis itu makna situ masuklah waktu terus. Mana tidak ada senggang. Yang ada senggang panjang antara subuh dengan zuhur. Subuh habis saja dah, lepas tu tak ada sembahyang lagi dah. Tunggu sampai gelincir matahari dah. Kemudian waktu maghrib pula mulai daripada matahari terbenam. Terbenam hingga hilang mega merah. Terbenam habis tu. Bukan terbenam sedikit sampai merah tu. Merah dah hilang, tu waktu isyak masuklah tu. Dan waktu isyak pula mulai daripada hilang mega merah. Yang duduk tepi laut ni, yang seronok tu kalau betul-betul matahari terbenam, belah laut dia nampak. Senang waktu isyak
Maghrib, clear dia tengok. Kalau waktu cerah terang tu. Dan waktu subuh pula daripada terbit fajar sadiq hingga terbit matahari, ya. Dia fajar sadiq dia melintang. Dia macam waktu maghrib kan, merah tu melintang kaki langit kan. Kalau subuh pula dia melintang belah sana, belah timur. Ya. Pada dalam 4 lebih tu dia fajar kazib dia panggil, dia melintang ke atas macam ekor serigala. Yang kalau duduk tanah lapang memang nampak. Waktu terang, tak ada hujan, tak ada apa kan, nampak terang. Lepas tu kan dia gelap balik. Aku jadi keluar sini pula melintang. Dia keluar melintang tu, mana dah masuk dah waktu subuh. Ya. Bila dekat-dekat nak terang tu, fajar sadiq ni dekat-dekat nak terang. Lepas tu mazhab Hanafi, dia afdal semayang apabila cerah tanah. Tanah nampak terang sikit, tu afdal. Kat pondok tu dah bersubuh tu anak Hanafi. Oh, ni dah kata, bangun. Anak Hanafi syair. Dia nak bangun lewat awak. Macam budak. Tapi matahari belum terbit. Kalau matahari terbit tak ada mazhab lah. Itu mazhab syaitan ni. Kemudian arahan memelihara sembahyang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sebenarnya termasuk juga memelihara dan menjaga waktu dengan betul. Itu yang paling penting sebab sembahyang berwaktu. Kalau tak jaga waktu, itu jadi masalah. Dia pakai bedal ni. Dia sembahyang yang afdal ialah yang dikerjakan pada awal waktunya. Kecuali sembahyang isyak. Afdal ni dikerjakan pada waktu jauh malam. Ya, itu afdal kalau boleh lah. Waktu malam tu kena imam seorang. Ke dalam saat yang sunyi, sepi dan tenang, tentram. Ya, ni Hanafi pakai ni banyak. Habis itu di antara syarat untuk sah sembahyang ialah duhulul waqt. Duhulul waktu maknanya masuk waktu. Kemudian yang keempat syarat dia satrul aurah, menutup akan aurah. Orang yang mengerjakan sembahyang disyaratkan menutup aurah dia. Kemudian aurat lelaki ialah di antara pusat dengan kedua lutut sampai yang diterangkan seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Ya, maknanya baina. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auratul mu'min ma baina surratihi ila rukbatihi. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aurat lelaki yang beriman ialah antara pusat hingga lutut. Antara. Adapun pusat sendiri dengan lutut dia tak masuk aurat. Cuma dia tak sempurna nak tutup antara, mesti tutup juga. Pusat dengan lutut baru yakin. Jadi maknanya wajib asli ma bainah. Ada wajib arid baru datang pusat dengan lutut. Pusat lutut kita tak tutup, dia tak sempurna. Jadi kaedah kita ma ila yatimul wajib ila bi bahwa wajib. Barang tak sempurna wajib melainkan dengan dia, maka dia pun jadi wajib. Wajib apa dia panggil? Wajib arid. Datang baru datang. Sebab apa? Nak mentamamkan, menutup ma baina, barang antara. Kemudian Imam Bukhari mengatakan ada hadis daripada Ibnu Abbas dan daripada Jarwi yang menegaskan bahawa peha itu adalah aurat. Ada pula hadis pada Anas mengatakan bahawasanya Nabi SAW pernah menyelak baju kamis. Kemudian Imam Bukhari memberikan kesimpulan bahawa hadis Anas yang mengatakan peha bukan aurat lebih sah sanadnya, tetapi hadis Jarhad ya yang menegaskan bahawa peha itu adalah aurat lebih selamat diamalkan. Dan dalam hadis juga dinyatakan bukan sekadar menutup aurat saja, bahkan orang lelaki digalakkan memakai baju semasa sembahyang. Sembahyang dia pakai ikat kain pusat lutut ni. Kan? Nak
menghadap Tuhan kau pakai macam tu. Punya tak semenggah. Oh nak keluar menghadap orang wandau kau cantik pakai kan. Tu tak berapa sihat paling masuk air. Kena cari demikian lebih hormat dan lebih sopan semasa menghadap Tuhan. Itu makna lebih menghadap Tuhan, lebih kita kena jaga sepatutnya. Bahkan di dalam Al-Quran digalakkan supaya memakai pakaian yang cukup sempurna. Kemudian berhias indah jika mengerjakan semayang. Seperti yang tersebut pada ayat 31 Suratul A'raf. Ini terangkan pada awal bahagian itu. Itu laki-laki punya aurat. Ya. Kemudian aurat perempuan. Aurat perempuan ialah seluruh tubuh badan dia, kecuali muka dan dua tapak tangan dia. Ya, seluruh tubuh badan kecuali muka. Maka muka ke mana muka? Sebab tu dagu dia kena pakai perempuan. Pakai telekon, dagu kena tutup. Sebab sempadan muka daripada sini mambitu sya'ar, tempat tumbuh rambut, sampai az-zaknu. Sini je. Ya. Kalau tepi daripada mahalut tahzib sampai sini. Jadi kalau tarik telekon tu begitu. Dia kena kata rahang semua masuk aurat ni. Ini dia pakai telekon, dia masuk bawah dagu. Yang tiga ni golden triangle. Ya, tiga ni aurat. Dia tak tutup, kena tarik ke depan. Setengah orang dia dah buat siap dia. Telekon dia siap dagu. Senang. Dia semayang pakai tarik. Aurat luar gitu tu kena jaga. Allah. Soalan aurat perempuan ditegaskan dalam Al-Quran pada ayat 31 Suratul Nur dan ayat 59 Suratul Ahzab. Dan dalam hadis pula terangkan seperti berikut. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salatal haidin illa bi khimar. Rawahu Daud wa ghairu. Dari bahasa Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala tidak menerima sembahyang perempuan yang telah balik, itu mana haid. Perempuan yang haid, mana perempuan yang dah balik, itu maksud dia. Melainkan dengan menutup auratnya dengan memakai tudung kepala. Maknanya kena tutup. Dan tudung kepala ialah yang dapat menutup kepala dan lehernya. Nama kepala dia tutup. Kan? Macam kalau tuan-tuan pergi kat Palung ni, siapa pakai tutup kepala? Keling kopi skrap. Kopi skrap kan, dia takut nyamuk kan. Dia ambil sekap, dia tutup ambil dia punya apa? Telinga. Kalau nyamuk nyium-nyium tak kena kan? Batang leher nampak kan? Kalau dia pakai macam tu tudung dia, tu tudung keling kopi skrap ni. Tudung keling kopi skrap tu tak sah sembahyang. Allah. Untuk mematuhi perintah tu, kaum perempuan menggunakan telekung. Ya. Laki jaga semua. Dulu kan, dia buat dia punya kain telekung tu, sarung tu dia buat macam goni. Bawah tu dia jahit dia mati. Jadi sarung duduk dalam senang. Jadi kan dia bergerak kaki pun, kaki tak nampak. Kadang-kadang dia bergerak, tengok kaki nampak. Dia tu tempat sembahyang balik, tak sah dah sembahyang. Ya. Dia jahit bawah senang, kan. Macam orang lari dan karung. Betul sembahyang dah mulai karung lah. Dia tutup jahit bawah kan. Senang. Kemudian dalam hadis berikut, kaum perempuan juga diperintahkan menutup kaki. Ya. An Salamah radhiyallahu anha sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'ah fi zir'in wa khimarin bi ghairi izar qala iza kana dar'u sabighan zuhura qadamaiha. Rawahu Abu Daud. Daripada Salamah radhiyallahu anha bahawa ia pernah bertanya kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, bolehkah seorang perempuan semayang dengan hanya memakai baju pancung, baju kurung itu je, dan tudung kepala, tapi tidak memakai kain labuh? Baginda menjawab, boleh apabila baju itu labuh menutup belakang kedua tapak kaki. Jadi maknanya tapak kaki semua dia kena tutup habis, jangan dibuka. Kalau dibuka tak sah.
Habis tu. Sumber semua adik, kita ni banyak apa? Disumberkan kepada hadis. Sekarang kita PK biasa gitu, kita datangkan nas, sunan nas dari. Kemudian satu lagi, menghadap kiblat lah. Antara syarat-syarat sah semayang ialah menghadap kiblat. Jangan disemayang di pengentam je. Kan? Kita hadap mana pun tuan tak tahu itu. Wah, dia pakai sendiri. Ini kan masalah tuan tak tahu, Tuhan lebih tahu lagi. Tapi Tuhan suruh. Itu masalah. Masalah Tuhan suruh. Di antara al-kiblat dinyatakan dalam Al-Quran, ada nas dia. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatran masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dari mana saja ke semayang, maka hendaklah mukamu ke arah Masjidil Haram, mana Kaabah. Dan mana saja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, iaitu kepada Kaabah tadi, mana Baitullah. Dan dalam hadis yang diterangkan seperti berikut pula. Anil Barra radhiyallahu an qala sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat ni sembahyang bersama Nabi. Nahwa Baitul Muqaddis 16 syahran atau syakurawi atau 17 syahran. Summa surifna nahwal Ka'bah. Rawahu Muslim. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an katanya, kami telah sembahyang bersama-sama Rasulullah SAW dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ya, 16 bulan. Mana setahun, dekat tahun setengah. Atau 17 bulan. Ya, nak ambil hati dia orang kan. Kemudian kita menghadap sana. Tak ada, tak ada. Kemudian Nabi dah rindu nak menghadap Kaabah. Hari ini turun perintah pusing adik. Yang tengah semayang pusing. Itu dia bagi masjid kiblatain. 2 kiblat. Tengah semayang, turun wahyu pusing. Dalam hadis yang berikut ditegaskan lagi tentang soal menghadap kiblat. An Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musi bi salatihi iza aratta an tusalliya fatawadda fa ahsin wudu'ak summa istaqbilil qiblata summa kabbir. Daripada Rifa'ah Ibnu Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang mengerjakan sembahyang dengan cara yang tidak betul, yang musii'us salah. Yang Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun balik semayang, kamu tak semayang lagi. Dia bangun lagi semayang. Nabi perhatikan dia semayang. Habis semayang dia nak salam ke Nabi, Nabi cakap gitu lagi. Nabi kata begitu juga. Kum fasalli, bangun semayang balik, Nabi kata. Fa innaka lam tusalli, mu tak semayang lagi. Akhirnya dia pun tak tahan, tak boleh surrender. Rupanya dia ada mencacatkan rukun, ya. Di antaranya tumakninah. Semayang laju tumakninah tadi tak sah. Sebab dia suruh tu, masjud hatta tatma'inna. Ada tamakninah dalam sujud. Diceritakan hadis musii'us salah. Apabila engkau hendak mengerjakan semayang, kata Rasulullah SAW, maka berwuduklah. Ya, idza arata an tusalliya fatawadda. Sebab kalau kita tengok daripada zahir ayat, idza kuntum ila salat, bila kamu dah semayang, kuntum tu fi'il madhi kan. Tapi maksud itu takwil. Idza aratta al-qiyam ila salat, bila kamu nak bangun berdiri ke semayang, mana ambil wudu. Kalau tidak, mafhum daripada zahir ayat tu, apabila kamu dah semayang, barulah ambil wudu. Dah semayang baru ambil wudu. Balik dah. Jadi kena tafsir ni. Hadis mentafsirkan. Maksud di situ ambil semayang sebelum wudu. Bagaimana hadis ni? Ya, bila mu nak semayang barulah fatawadda, ambillah wudu. Berwudu maknanya secara sebaik-baik. Fa ahsin, maka elokkan wudu akan wudu kamu. Basuh biar kata, kemudian ambil sunat-sunat dia, taslim, meniga-niga. Meniga tu meniga 3 kali rata ya. Kalau dia basuh 4 kali sekalipun, baru kata itu baru panggil sekali. Ya, salam tu sekali, mana sekali kata. 2 kali kata. 3 kali kata. Jadi yang wajib dia sekali.
Maka berwuduklah dengan cara sebaik-baiknya. Doa-doa wudu ada kan dalam hijab pun ada. Kemudian adalah engkau menghadap kiblat. Dalil kita di mana? Summastaqbilil qiblah. Hendaklah kamu hadapkan kepada kiblat. Jangan disengit mana suatu alisan. Menjaga betul-betul. Kemudian bertakbirlah mengerjakan sembahyang. Bahawa summa kabbir. Angkat takbir. Jadi semua ni ada nas daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elok kita hafallah tuan-tuan. Pukul sembahyang 13 kan? Mana nas kata wajib niat? Ini innamal a'malu binniyat. Mana kata qiyam tu? Ini contoh di sini. Ya, hendaklah kita berdiri menghadap kiblat. Fasalli fa in lam tastati' fa bil. Maknanya bila kamu tak mampu nak berdiri, kamu pakai idan duduk dan seterusnya lah. Itu lebih kemas, ya. Beli buku nota kan buat rukun sembahyang. Pertama niat anin nas ni. Berdiri betul anin nas ni. Boleh kemas sikit kan, smart. Ini ada dalam kitab. Ada lah dalam kitab. Ini lebay cengelat panggil. Dan kita tak payah tanya semua orang tahu dalam kitab ada. Ya, dia hafal bersel sikit lah kemas kan. Buat sedap. Dia tanya nak dalam kitab ke? Kitab semua orang tahu. Bila tu. Semua qala azan kan wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Fa inna khaira kullahu bi anta.